Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian? Kita memanjatkan kesyukuran pada Allah SWT untuk kita bertemu dalam siri yang ke-13 pada hari ini. Kita akan meneruskan siri ataupun jum tadabbur ringkas daripada halaman ke halaman daripada Al-Quran. Dan pada hari ini kita akan meneruskan dengan halaman yang ke-61, ya, halaman yang ke-61 untuk sama-sama kita ambil manfaat daripada Ummul Quran ataupun daripada Al-Quran. Sekarang ini kita sudah masuk kepada surah Ali Imran, ya, surah Ali Imran. Baik. Jadi mari sama-sama kita teruskan pengajian kita pada hari ini daripada muka surat 61, dan kita akan memberi perhatian kepada halaman ataupun ayat 84 hingga 85 yang bercakap tentang ikhlas dalam beribadah kepada Allah SWT. Kita doakan tuan-tuan, ya, sesi kita ini Allah berkati belajar kitab Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu doanya yang dibacakan oleh para malaikat bila diajarkan oleh Allah, diminta oleh Allah untuk mengajar, maka itu jawapannya. Dan satu lagi doa yang boleh kita bacakan adalah Rabbi zidni ilma. Baik. Jadi alhamdulillah, insya-Allah kita teruskan dengan ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Katakanlah wahai Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan anak cucu mereka, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi daripada Tuhan mereka. Kami tidak membeza-bezakan di antara mereka dan hanya kepadanya lah kami berserah. Ya, dalam ayat ini Allah bercerita tentang keimanan kita kepada nabi-nabi terdahulu. Tak ada masalah, tuan-tuan, ya. Kita tak ada masalah dengan nabi-nabi dahulu. Kita tidak menolak, ya. La nufarriq yang kita dah bincang sebelum ini ialah kita tidak menolak sebahagian daripadanya, ya. Hanya terima Nabi Muhammad saja, tidak. Kita terima segala-galanya, ya, keimanan kepada mereka, tapi syariat ialah daripada nabi yang terakhir, iaitu Nabi SAW, Nabi Muhammad, ya. Dan wa nahnu lahu muslimun, dan kami ini adalah orang yang menyerah diri kepada Allah, Islam. Jadi semua nabi-nabi ini adalah beragama Islam, agama tauhid, tuan-tuan, ya, menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keimanan kita, kepercayaan kita kerana terbukti daripada sejarah, ya, daripada apa yang Allah beritahu. Pasal kita tak hidup pada zaman itu, ya, tetapi kita tahu bahawa buat apa Allah nak tipu kita, tuan, kan? Dan tak ada orang yang pernah menukar Quran, tak ada, tak pernah terbukti sepanjang sejarah orang nak menipu Al-Quran, tak ada. Ya, jadi kalau sejarah tak boleh nak membuktikan ada orang menipu, itu maksudnya keimanan kita itu betul, ya, keimanan kita betul. Pada ayat 85 Allah menyatakan, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Jadi ini adalah kepada orang Nasrani, dia kata bahawa kalau masuk agama Kristian ni boleh berjaya masuk paradise, ya. Tetapi sebenarnya itu tidak betul. Kalau mereka betul-betul percaya kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Yaqub apa sebagainya, maka mereka akan menyerah kepada Allah yang satu, yang menetapkan bahawa okey, sila berubah, pegang kepada, bukan berubah tapi pegang kepada yang asal. Pasal ada yang menyatakan bahawa pasal mereka Nasrani nak berubah tu susah. Ya, nak berubah itu untuk masuk Islam itu sebagai satu sensitivity dalam beragama. Padahal sebenarnya agama ini, tuan-tuan, dia bukan pegang kepada nenek moyang, tetapi bergantung kepada kebenaran. Bersedia untuk berubah, itu identiti ataupun prinsip yang kita perlu pegang dalam kehidupan kita, ya. Kita bukan berpegang kepada kefahaman lama yang tidak ada asas dalam Al-Quran.
Maka dalam tafsir Jalalain, dalam Amazing Quran ini dinyatakan, qul, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad. Jadi ini seruan untuk dakwah, satu untuk diri kita tuan-tuan, tapi kita juga kena sampaikan mesej qul ini sebenarnya adalah mesej dakwah untuk kita laksanakan, panggil orang. Dalam banyak-banyak nama tadi yang kita mungkin tak biasa adalah asbaut, asbaut, iaitu anak-anak atau keturunan Nabi Yaqub alaihissalam, itu namanya wal asbaut. Dan kemudian wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tengok di dalam ayat ini tadi, la nufarriqu baina aydihim baina ahadin minhum, tidaklah kami membezakan salah seorang mereka dengan membenarkan sebahagian dan mendustakan yang lain. Kita terima semua yang kita dah bincang tadi. Dan kemudian disambung dengan barang siapa yang mencari selain agama Islam, maka tidaklah akan diterima. Falan yuqbala min, tidak akan mungkin diterima. Ini seruan, maksudnya kalau orang yang bukan beragama Islam baca ayat ini, dia tahu bahawa dia kena masuk Islam. Dan bagi kita yang beragama Islam, kita bertuah itu maksudnya kita kena jagalah amanah yang Allah dah bagi. Tak payah nak tukar agama, dah lahir dalam agama Islam, dalam agama fitrah. Yang lain nak kena tukar IC lah apa sebagainya, tapi kita dalam Islam. Itu satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tafsir Tabari menyatakan maksud ayat ucapkanlah kami beriman pada Allah adalah ucapkanlah hai Muhammad, kami percaya pada Allah bahawa Dia yang Maha Pengurus dan Tuhan kami tidak ada Tuhan selainnya. Lafaz ayat dan apa yang diturunkan kepada kami maksudnya adalah diucapkan olehmu Muhammad, kami percaya terhadap wahyu yang telah diturunkan kepada kami dan tetapkanlah kami dengannya. Jadi maksudnya bila bercakap tentang ayat sebentar tadi, bila bercakap tentang wama unzila alaina wama unzila ala Ibrahim, kita sebenarnya bukan sekadar percaya begitu saja, tapi nak minta ketetapan. Daripada zaman nabi-nabi dahulu tetap dalam agama tauhid, dalam Islam, maka kita pun nak minta Allah beri kekuatan ketetapan kepada kita, tuan. Ini penting agar kita jelas bahawa kalau tak tetap kita mungkin boleh berubah. Kalau tak tetap kita tak nak baca Al-Quran, tak nak beramal dengan Quran. Jadi dia melembutkan hati kita untuk beriman kepada Allah SWT. Apa yang diberikan kepada Musa, yakni kami percaya pula terhadap kitab dan wahyu yang telah Allah turunkan kepada Musa, Isa dan seluruh Nabi. Ini dalam tafsir Tabari menyatakan tentang perkara ini, tentang sungguh pun masuk lafaz ayat dan hanya kepadanya lah kami berserah diri adalah kami memeluk agama Islam itu kerana Allah, dan kami tidak memeluk agama selain daripada itu, bahkan kami melepaskan tangan daripada agama selainnya. Kami akan selalu terikat dengan ketaatan, merendahkan diri dengan beribadah dan menyatakan keesaan Allah bahawa tidak ada Tuhan selainnya. Jadi maksudnya kita komit kepada agama Islam ini. Baik. Daripada hadis Riyadhus Salihin, daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, dia berkata ada seorang bertanya kepada Rasulullah, Islam bagaimanakah yang paling baik? Rasul menjawab, tuan, kamu memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal atau yang kamu tidak kenal. Itu adalah Islam yang paling baik. Iaitu yang pertama apa? Memberi makan. Jadi kalau tuan-tuan kita dapat tadi baru saya dapat ada seorang hantar digantung makanan ataupun groceries, telur apa sebagainya di depan pintu pagar, dan dia kata ini adalah hadiah. Jadi memberi makan ini tak semestinya kepada orang miskin, pada kita bagi hadiah kepada orang lain pun. Orang miskin lagilah tuan-tuan, kalau boleh kita cari besok ke derma ataupun kita buat. Ini zaman yang kita perlu buat perkara ini, Kerana apa? Kerana kita perlu membantu. Dan kalau ada di kalangan tuan-tuan yang ikut program Jom Tadabbur Ringkas ini, ada yang perlukan bantuan, tolong beritahu. Setakat ini, kumpulan ini kita tak buat collection apa-apa. Tapi kalau tuan-tuan ada perlukan bantuan, tolong beritahu pada saya, Facebook, DM saya personal. Nanti insya-Allah kita akan umumkan balik kalau ada collection yang kita boleh buat. Kalau tidak ada, dan maksudnya kita pergilah menderma ke tempat-tempat lain yang memerlukan. Pasal itu tanda seorang itu Islam menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang pertama memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal tak kenal. Jadi dalam program ini pun saya pun tak kenal tuan-tuan semua, tapi insya-Allah assalamualaikum warahmatullahi. Salam ini harapnya menautkan hubungan ukhuwah di antara kita, insya-Allah.
Baik, jadi hadis ini memberi faedah apa? Semangat para sahabat untuk mengetahui pekerti yang baik akan bermanfaat di dunia akhirat. Satu, mendorong agar memberi makan kepada orang miskin, orang yang dalam perjalanan, orang yang lemah, memberi hadiah kepada jiran tetangga. Ya, beri hadiah tu penting tuan ya. Kita berazam kalau boleh Ramadan kita berada dalam PKP ini paling kurang sampai 28 hari bulan, kita boleh beri juadah makanan. Ya, walaupun mungkin sikit ke banyak ke sekali-sekala ke, itu penting. Hendaklah menyebarkan salam tidak hanya kepada orang tertentu kerana salam merupakan hak setiap muslim. Yang ini yang kita perlu amalkan. Jumpa saja sekarang ni online saja tuan-tuan ya. Assalamualaikum ya. Tapi insya-Allah bila kita dapat balik peluang untuk offline jumpa balik kawan, sebarkan salam ya. Dan mengapa kita cakap hadis ini? Kerana kita bercakap tentang orang Islam ini dia sentiasa ya, orang Islam ni sentiasa untuk mengambil peluang beribadah ya, dengan memberi makan, untuk memberi salam. Okey. Jadi itu adalah muka surat yang ke-61, dan kalau kita tengok sedikit tambahan tuan ya. Selepas itu Allah cakap tentang kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihum wa syahidu anna rasulullah haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumal zalimin. Macam mana orang yang ya Allah akan memberi petunjuk pada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman serta mengakui bahawa rasul itu benar. Dan bukti jelas telah sampai pada mereka. Allah tidak memberi petunjuk pada orang yang zalim. Allah nak beritahu pada kita, jangan kita dah dapat sesuatu mesej kebaikan, kita tidak menghargainya ya. Itu kita kena betul-betul. Kita dapat Al-Quran pada zaman PKP ini tuan-tuan ya. Ini rekod lah saya rasa ya. Orang baca Al-Quran sekarang ini pun saya boleh cover to cover untuk tadabbur balik ya. Azam personal saya. Sebelum ini pun Ramadan pun ada juga ya, tapi tak sampai nak duduk begini ya. Pasal ini sampai tak boleh keluar. Kalau Ramadan yang lepas-lepas pun boleh keluar lagi, boleh bekerja lagi. Tapi ini duduk kat rumah, kecuali saya pergi ke TV Hijrah kan, ya, sejam 2 jam gitu ataupun 3 jam kalau nak recording. Yang itu ya, itu yang sebagai satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita, yang kita kena raikan. Pasal bila Allah cakap dalam surah Al-Jumu'ah itu, rezeki yang paling tinggi itu adalah bila kita dapat rezeki tilawah, tazkiyah dan juga tadabbur ataupun ta'lim Al-Quran, surah Al-Jumu'ah ya. Maka itu yang kita buat sekarang ini, dan harapnya kita teruskan ya, sampailah kepada selepas ini. Walaupun mungkin ada yang kata kalau saya dah bekerja nanti sibuk ke apa ke, jangan sampai kita tinggalkan Quran ya. Pasal itu yang paling bermakna sebagai rezeki kita nak bawa ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dan kemudian kita tengok kepada ayat seterusnya ya, ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in ya. Pada ayat 87 itu, mereka itu biasanya ialah ditimpa laknat para malaikat dan juga dari manusia seluruhnya bila dapat rezeki namanya kebenaran tapi diabaikan. Mereka kekal dalamnya, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan kecuali orang yang bertaubat setelah itu dan melakukan kebaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang di sini tuan-tuan ya. Di sini tentang Allah kalau dia bertaubat, innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma zadu kufran lan tuqabbala taubatuhum wa ulaika humud dhalun. Orang yang kufur selepas iman ini akan bertambah lagi kekafiran dia ya. Dan orang yang kafir kufur itu wa matu wa hum kufarun falan yuqbalu min ahadihim mil'ul ardi wa zahabu walau iftada bih ulaika lahum adzabun alimun wa ma lahum min nasirin ya. Allah beritahu bahawa kekafiran mereka itu tidak akan diterima tebusan daripada seorang di antara mereka walaupun berupa emas sepenuh bumi sekiranya dia hendak menembus diri dengannya. Mereka itulah orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Jadi Allah memberi peringatan kepada kita bahawa iman ni amat berharga tuan-tuan ya. Amat berharga, dan orang kafir itu bila dia sampai akhirat nanti dia sanggup tebus dengan zahaba. Zahaba ni maksudnya emas, walawif tadabih mil'ur ardi wa zahamu lawif tadabih ya. Dengan sebumi, bukan segunung ya, satu bumi ini emas pun tak cukup. Ya, pasal apa? Pasal harga iman kita ni amat tinggi tuan-tuan ya, lebih tinggi daripada seluruh bumi ini. Of course lah, pasal apa? Ganjaran yang Allah berikan adalah akhirat nanti. Baik. Jadi kita bergerak kepada muka surat yang ke-62, nak memahami lagi ya tentang apakah yang ada tentang dalam surah Ali Imran ya. Pada muka surat yang seterusnya, pada ayat yang ke-97 bercerita tentang haji ya. Haji ini juga penting ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'u ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Iaitu pada ayat 97 Allah beritahu
Di sana terdapat tanda yang jelas makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, amanlah dia, dan kewajipan manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, iaitu bagi orang yang mampu untuk perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajipan ini, maka ketahuilah bahawa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Sekarang kita dah nampak dah bahawa Allah memang tak perlukan kita pun. Ya, bila haji ataupun Kaabah ditutup tuan-tuan ya, ataupun tak dibenarkan orang masuk, Allah tak terkesan apa pun. Malah sebenarnya ini adalah satu kehilangan bagi kita, sementara waktu ini tak boleh pergi umrah. Bagi orang yang buat travel business lagilah dia terkesan, tapi bagi kita yang nak beribadah ini terkesan. Apatah lagi bila bercakap tentang, kalau kita tengok dalam ayat ini adalah legacy daripada Nabi Ibrahim. Jadi maksudnya ialah kalau haj pada tahun ini tak dapat dilaksanakan, ya, ini sebagai peringatan daripada Allah. Allah boleh tarik semua sekali. Allah boleh tarik dan tak terkesan pun tentang kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mengapa pentingnya fihi ayat pada ayat 97 ini, bayyinatum maqamu Ibrahim? Pasal kalau kita tengok balik kepada ayat ini, awal kita bawa daripada awal tuan-tuan ya, iaitu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah menjadi bir itu ada kaitan dengan kebajikan, mabrur, sampailah kita dermakan apa yang kita cinta, dan tidaklah yang kita derma itu min syai'in fa innallaha bihi alim. Allah tahu apa yang kita derma. Kullu ta'am, setiap makanan, kana hillal li bani Israil illa ma harama Israil ala nafsihi min qabli an tanzila Taurat. Qul fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum sadiqin. Semua makanan halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel Yakub atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah Muhammad, maka bawalah Taurat lalu bacalah jika kamu orang yang benar. Ayat 94 itu ya, kalau kita tengok ayat 94, okay, barang siapa mengada-ngadakan pembuangan terhadap Allah, setelah itu maka mereka adalah orang yang zalim. Benarlah segala yang difirmankan Allah, maka ikutlah Nabi Ibrahim, agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk dalam kalangan orang yang musyrik. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia ialah Baitullah di Makkah yang diberkati dan menjadi petunjuk kepada seluruh alam, ya, menjadi mubarak, ya, mubarakan wa hudan lil alamin. Jadi bila kita hilang sekejap Mekah tuan-tuan ya, ya, ini macam hilang sekejap lah, Allah tarik balik. Keberkatan dan hidayah kepada seluruh alam ini terkesan sebenarnya. Terkesan. Ya, kita kena ingat bahawa mubaraknya Mekah itu kerana turunnya Al-Quran. Dan hudanya itu daripada Al-Quran. Itu sebabnya sekarang ni kita perlu menghargai Al-Quran agar dapat keberkatan dengan tadabbur, dan kemudian kita dapat hidayah daripada Al-Quran. Dan bila orang Islam betul-betul kembali balik ini, ya, insya-Allah Allah boleh kembalikan balik Mekah, Allah boleh bagi balik makam Ibrahim. Amat penting kita faham tentang ayat ini. Ya, fihi ayatun bayyinatin maqam Ibrahim. Ya, pasal apa? Pasal ia adalah lambang kepada keamanan. Ya. Tapi sekarang ni ada orang yang masuk ke Mekah, dia tak pun beriman pada Al-Quran sangat pun. Dia tak baca Quran, dia tak tadabbur Quran. Balik Mekah dia tak tadabbur. Kan? Dia balik Mekah tak faham pun apa itu mabrur, dia tak tahu. Ya. Dia balik Mekah, ya, tengok makam Ibrahim, dia rasa indifferent, tak ada apa pun. Jadi sekarang ini Allah suruh kita duduk sekejap, kita duduk tengok balik apa sebenarnya purpose, tujuan hidup kita, apa tujuan Quran dihantar, ya, purpose kita pergi masjid buat apa, purpose kita pergi Mekah buat apa, purpose kita kerja buat apa, tu semua Allah suruh kita fikir sekarang, ya. Masya-Allah, ya, subhanallah, ini modul daripada Allah. Mana ada orang training sampai 4 minggu kemudian nak sambung 2 minggu lagi. Ramadan pun 4 minggu sebenarnya untuk kita duduk betul-betul tengok balik, tapi disebabkan orang sibuk, ya, saya jugalah tuan-tuan ya. Jadi masa inilah untuk kita tengok balik, hidup kita slow down kan, slow down balik, pasal Allah nak bagi peaceful balik. Ya, kalau kita tengok sungai KL itu ataupun zoo pun boleh binatang melawat antara sesuatu sama lain. Pasal apa? Pasal Allah nak bagi tahu tentang peaceful life. Kalau zaman Omar itu, dia kata kalau jalan yang dilalui oleh binatang pun dia kena bertanggungjawab. Zaman sekarang ni orang dah tak kisah pasal binatang tuan. Ya, dia tak kisah pasal manusia lain pun. Pasal apa? Pasal dia kejar apa yang ada di dunia ini. Tapi sekarang ini kita duduk sekejap, ya, kita fikir balik, tengok pada Quran. Kalau katakan Allah suruh kita infak, besok kita target, kan. Hari ni pun kalau ada duit ke, kita bagi sikit, bukan bagi semua. Pasal apa? Pasal Allah nak menyatakan tentang inilah sebenarnya tugas kita, ya. Sementara Allah bagi kita ujian di sini untuk kita fikir bersama dan manfaatkan. Baik. Kemudian pada kalau kita tengok kepada tafsir Ibn Katsir bercerita tentang ni ya, ayat 97 ini,
Allah berfirman di antara kewajipan manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Itu kewajipan. Tapi sekarang ni kewajipan tu ditarik sementara tuan-tuan ya, untuk kesihatan kita. Terdapat banyak hadis yang menerangkan bahawa haji merupakan salah satu rukun Islam. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis daripada Abu Hurairah ya. Rasulullah bersabda ataupun berkhutbah di hadapan kami baginda bersabdakan, wahai sekalian manusia, telah diwajibkan haji pada kamu, maka laksanakanlah. Ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah setiap tahun? Rasulullah kata, terdiam sampai orang tu bertanya 3 kali. Kemudian Rasulullah bersabda, kalaulah aku katakan ya, nescaya haji itu menjadi wajib setiap tahun dan tentu kamu tidak akan mampu melaksanakan. Selanjutnya baginda berkata, terimalah dariku apa yang telah aku tetapkan bagi kamu. Sesungguhnya telah binasa umat sebelum kamu kerana mereka banyak bertanya dan berselisih dengan nabi mereka. Bila aku memerintahkan sesuatu, kerjakan je lah. Ya. Jadi itu kita tak payah banyak tanya. Nak faham okey, tapi jangan banyak tanya. Ya, buat dulu. Dah nampak praktikal, jalan. Ya, tak payah nak detail outkan sangat. Tersilap kita baiki kerana itu akan mengganggu dari segi produktiviti kita. Daripada Riyadhus Salihin, daripada Abu Hurairah berkata, Rasul bersabda, siapa yang datang untuk berhaji tanpa merosaknya dengan perbuatan dan perkataan kotor serta tidak membuat maksiat, maka dia kembali seperti keadaannya ketika baru lahir bersih daripada dosa. Kita itu kalau bercakap tentang haji tuan-tuan ya. Jadi tahun ini tak pasti ya, perkara itu dapat lagi ke tidak. Kita doakan ya, kita doakan. Daripada hadis Nabawi daripada Abdullah bin Abbas berkata, Ibn Abbas menyatakan, dia berkata, suatu hari Al-Fadl dibonceng di belakang Rasulullah, lalu datang seorang wanita daripada suku Khashyam. Al-Fadl pun memandang wanita tersebut dan wanita itu pun memandangnya. Melihat hal itu, Nabi memalingkan wajah Al-Fadl ke arah yang lain. Wanita itu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya perintah daripada Allah tentang kewajipan atas hamba-hambanya untuk beribadah haji turun pada waktu bapaku sudah tua dan dia tidak akan kuat menempuh perjalanannya. Adakah aku boleh melaksanakan haji untuk menggantikannya? Baginda berjawab, boleh. Peristiwa ini terjadi ketika haji wada. Boleh tak melaksanakan haji untuk menggantikannya? Boleh. Badal, contohnya badal. Tapi sekarang ni nak buat badal pun tak boleh. Allah tarik. Nak cerita, kita lalui ujian ini dengan kembali dulu kepada Al-Quran. Faham dulu balik agama kita. Dah lama sangat beragama kita ini tanpa merujuk kepada manual SOP. Macam orang pergi kerja tuan-tuan ni, dia dah lama tak ikut apa yang patut dia buat kerja. Ya, bos bagi juga gaji, bagi gaji, tapi dah masanya bos kata saya nak potong gaji awak. Ikut dulu SOP, baru saya bagi gaji balik. Kan? Cuba bayangkanlah kalau Allah cakap gitu. Alhamdulillah sekarang ini kita taklah dipotong 100%. Masih lagi boleh makan, boleh minum air, Allah masih lagi turunkan hujan dan sebagainya. Cuba bayangkan kalau Allah potong gaji kita, potong air, potong apa sebagainya, suruh kita fikir. Memang berana kita. Ya, jadi Allah ni amat penyayang, ya, yang kita tahu tadi pada ayat 97 ini, Allah di hujung itu Allah cakap, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah ni kaya, ya, kaya. Jadi Allah boleh bagi kita, boleh tarik balik, tak terkesan pun pada Allah Subhanahu taala. Pada ayat 98, katakanlah wahai ahli kitab, lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun 'ala ma ta'malun. Mengapa orang-orang ahli kitab itu dia kufur pada ayat-ayat Allah? Ini peringatan kepada ahli kitab zaman dahulu. Pada zaman sekarang ni ustaz-ustaz, penceramah macam saya lah, ya. Mengapa kufur padahal Allah menyaksikan apa yang kamu buat? Katakanlah wahai ahli kitab, lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwaja wa antum syuhada. Iaitu pada ayat 99, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang orang-orang yang beriman daripada jalan Allah? Kamu mengendakinya jalan Allah bingkuk padahal kamu menyaksikannya. Itu sebabnya tuan-tuan, ahli kitab ni ustaz-ustaz ulama pada zaman dahululah, ya. Dia bila ada pengaruh, dia menghalang orang lain membuat sesuatu. Jadi kita kalau boleh jangan halang, ya. Orang lain buat kebaikan, kita galakkan. Ustaz lain berceramah buat kebaikan online dan sebagainya, kita galakkan. Jangan kita sekat. Ya, pasal apa? Pasal bila kita sekat itu, kita sebenarnya lari daripada prinsip. Surah Ali Imran ni bercakap tentang prinsip. Agama Kristian itu lari daripada prinsip kebenaran. Pasal apa? Dia menghalang-halang. Ya, dia suruh orang ikut dirinya, bukan ikut kepada Allah. Pasal institusi agama ni adalah institusi yang paling dipandang tinggi, tuan-tuan. Jadi itu sebabnya kita kena aware. Kalau kita ustaz tak, kalau bukan ustaz, maksudnya kita kena juga sedar, jangan hanya kepada satu sumber sahaja, ya. Baik, dan ayat yang terakhir dalam bukan terakhir, 3 akhir ni, ya, yang kita tengok tadi, ya ayyuhalladzina amanu, ya, mari kita tengok sikit, wahai orang beriman, jika kamu taat fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Sebahagian daripada ahli kitab ini, utul kitab, ya. Wahai orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian daripada orang yang diberi kitab, nescaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Jadi apa kaitan dengan diri kita tahun 2020 ini? Sebenarnya Yahudi Nasrani, dia ni memang dia nak promote agama dia.
macam kita promote agama kita juga. Tapi kalau kita ikut dia, cara ikut dia macam mana? Maksudnya jangan kembali pada Allah, jangan kembali pada Quran. Dia akan menyebabkan yaruddukum ba'da imanikum kafirin, ya. Dan dia dalam bentuk apa? Dalam bentuk sistem kehidupan, ya, dalam bentuk perbankan, dalam bentuk consumerism, ya, kita tak perasan. Sebabnya kita bila baca Al-Quran, kita tahu, oh yang ini bukan, yang ini okey. Jadi kita dapat membezakan kehidupan kita, ya, dari segi amalan kita. Benda ni nampak macam general sangat, ya, tetapi ini prinsip, tuan-tuan, ya, prinsip. Bila kita faham perkara ini, kita boleh apply dalam pelbagai disiplin pendidikan. Contohnya lah, ya, pendidikan. Adakah kita perlu hanya mementingkan pendidikan dunia sahaja, ataupun sepatutnya pelajar-pelajar 12 tahun ke 11 tahun dekat sekolah rendah, sekolah menengah boleh habis tadabbur Quran, kan? Satu minggu satu page. Jadi kalau ada 600 minggu lebih kurang, katakanlah 50 minggu satu tahun, 5 tahun saja, ataupun kalau 50 minggu, kita cakap beginilah, satu page satu minggu, 50 minggu 50 page, ya, 10 tahun dapat 500 page, almost habis Quran tadabbur satu page sahaja setiap. Ini sekarang ni kita buat setiap 2 hari satu page, ya. Ini kita bayangkan sekolah rendah, sekolah menengah, ya, satu page satu minggu, ya. Tetapi perkara itu tidak berlaku, ya. Kita terpias dengan pelbagai sistem yang ada. Tak apa, tapi maksudnya ialah bagi tuan-tuan yang ada, kita kena cuba usahakan anak-anak kita ni at least dapatlah dia tahu sikit tentang apa yang ada pada setiap halaman tersebut, ya. Belajar agama tinggi, kan, tetapi kadang-kadang ini yang belajar agama lah, yang tak belajar agama tu lagilah, perkara itu tidak disistemkan. Dan boleh sahaja daripada apa yang kita buat ini, sebahagiannya itu recording ini tuan-tuan bagikan pada mereka, ataupun diturunkan sikit level penyampaiannya, agar masing-masing tahu apa isi kandungan daripada Al-Quran, ya. Baik, jadi itu daripada muka surat 62, ya. Fokus kita pada fardu haji yang bagi yang berkemampuan, tetapi fardu haji ini adalah sebenarnya ayatun bayyinat, ya, adalah salah satu kebesaran Allah SWT. Mengapa kebesaran? Kerana dia menerangkan balik kepada legacy kebenaran Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Yaqub dan sebagainya. Jadi dia maintain tanda kebesaran kebenaran Allah SWT. Sebabnya kita ada peluang pergi umrah haji nanti, tuan-tuan, cepat-cepat daftar, pergilah, ya, bagi yang belum lagi. Pasal apa? Pasal ini untuk kita makin lagi nampak ayat Allah fil kaun, pada kejadian. Kalau ini fil qaul, pada perkataan. Baik, kita pergi pada muka surat yang ke-63. 63, ya. Semua jelas, ya, yang ada di online, apa khabar semua? Okey, kita nak tengok kepada ayat yang ke-103. 103. Okey, kita nak baca daripada 103 itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Baik. Alhamdulillah, pada ayat 103 ini Allah bercerita, berpeganglah, ya, dan berpeganglah pada tali Allah jami'a wala tafarraqu, dan janganlah kamu berpecah belah, ya, jangan berpecah belah. Ini seruan Allah. Kita mula daripada atas ini, ya, tentang Allah kata mengapa kufur, wa antum tutla alaikum ayatullah, kamu baca tilawah ayat-ayat Allah, wa fikum rasuluh, ya, ada rasul. Siapa yang berpegang pada Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, ya. Siapa yang ya'tasim billah ini, siapa yang
berpegang teguh pada agama Allah, maka sesungguhnya dia diberi petunjuk pada jalan yang lurus. Okey. Pada ayat ini, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, bertakwalah sebenar-benar takwa, jangan mati kecuali orang menjadi orang Islam. Ini seruan untuk kita, ya, seruan untuk kita maintain kepada Islam ini. Dan Allah cakap wa'tasimu bihablillah, ya. Wa'tasimu bihablillah ini maksudnya apa? Berpeganglah kepada tali Allah. Ini amat menarik tuan-tuan, ya, untuk kita beri perhatian. Apa maksud tali Allah itu? Agama Allah. Dan agama Allah ini kat mana? Dekat dalam Al-Quran, dalam sunnah. Ya, jadi makin orang ini baca Al-Quran, baca sunnah, itu sebenarnya cara dia nak pegang pada tali Allah. Dan menarik tentang tali Allah ni, kalau semua orang pegang pada tali yang sama, dia tidak akan berkelahi, tidak akan bergaduh. Tuan, ya, tidak akan ada masalah, tidak ada konflik. Yang bergaduh, berkonflik ini ialah kerana dia tidak berpegang pada tali Allah. Ya, ataupun kadang-kadang dia pegang pada tali Allah, dia kata dia pegang tali Allah, tapi sebenarnya dia bukan pegang tali yang sama. Pasal dia punya tadabburnya, dia punya tafsir ni tu untuk personal interest, dia ubah-ubah. Ya, tak boleh. Dia kena ikut kepada apa mesej yang ada di dalam surah tersebut, ya, dalam ayat tersebut. Jadi bercakap tentang perkara ini dalam Amazing Quran ini, pengertian iktisam ada dua jenis. Ada dua jenis, iktisam kepada Allah dan iktisam kepada tali Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 78 dan surah Al-Imran ayat 103. Kalau kita tengok sebentar tadi, tuan-tuan, ya, ada perkataan iktisam billah, dan kat sini iktisam, ya, bihablillah. Okey. So apa yang disampaikan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya Madarijus Salikin, ya. Iktisam merupakan kata daripada kata ismah, pelindungan, ya. Bererti berpegang pada sesuatu yang melindungi dan menjaga daripada sesuatu yang dikatakuti. Sama halnya dengan benteng juga boleh disebut awasim kerana mempunyai fungsi menjaga dan melindungi. Kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat adalah berpegang atau berlindung kepada Allah semata dan kepada talinya. Tidak ada keselamatan kecuali dengan dua perlindungan ini. Ya, berpegang kepada Allah artinya berlindung kepada kebinasaan, sedangkan berpegang pada tali Allah artinya berlindung daripada kesesatan. Menarik ini, tuan-tuan, ya. Satu, berpegang pada Allah mengelakkan daripada kebinasaan. Pasal Allah saja yang boleh melindungi kita. Okey. Dan kalau kita berpegang pada tali Allah, mengelakkan daripada kesesatan. Ini kata Ibn Qayyim. Orang yang berjalan menuju pada Allah seperti orang yang tengah meniti suatu jalan menuju tempat tujuannya, berarti dia memerlukan petunjuk jalan dan keselamatan dalam perjalanannya. Boleh dipastikan dia tidak akan sampai ke tujuan kecuali dengan dua cara ini, iaitu adanya petunjuk Al-Quran sudah cukup untuk menjaganya agar tidak tersesat, sekaligus memberinya arahan jelas yang harus dilalui. Disokong persiapan, kekuatan dan peralatan yang dapat melindungi daripada gangguan di tengah perjalanan. Ya. Satu, tak sesat, satu lagi dilindungi. Pasal kadang-kadang ada orang nak belajar Quran, nak belajar agama pun diganggu oleh ajaran sesat. Tuan, ya. Jadi kita kena i'tisam billah dengan i'tisam bihablillah. Ada orang kata, tak apa, Allah lindungi saya. Itu yang pertama, ya. Yang keduanya ialah dia tak berpegang pada Al-Quran, tak baca Quran itu. Macam mana dia nak tahu dia sesat ke tak sesat? Ada orang baca Quran tapi dia kata tak payah berzikir, tak payah solat apa sebagainya. Itu pun sama juga, nanti dia dikacau oleh syaitan ketika dia berinteraksi dengan Quran. Dia baca sangat Quran tapi tidak mengamalkan isinya pun, ya. Jadi poin yang disampaikan oleh Ibn Qayyim Jauziyah ini amat menarik, tuan-tuan, ya, amat menarik. Berpegang kepada tali Allah mengharuskan seorang hamba untuk mendapatkan petunjuk, ya, dan keharusan mengikuti dalil. Sementara berpegang pada tali Allah mengharuskan memiliki kekuatan, persiapan, peralatan yang mendukung keselamatannya. Oleh itu, ungkapan orang salaf tentang berpegang pada tali Allah ini bermacam-macam, namun yang jelas semuanya mengisyaratkan kepada makna ini. Itu yang dimaksudkan, tuan-tuan, ya. Agar kita jelas mengapa kena, kita tengok pada ayat sebentar tadi. Kita sekejap, ya, kita tengok balik. Okey. Kalau kita tengok pada ayat ini ada i'tasim billah dan kat sini wa'tasimu bihablillah. Dua-dua ini penting, tuan-tuan, ya. Dua-dua ini penting. Baik, dalam Riyadhus Salihin dinyatakan sesungguhnya Allah menyukai daripada tiga hal dan membenci tiga hal. Dia menyukai kamu beribadah kepadanya tanpa menyekutukannya, kamu pegang teguh pada agamanya dan tidak berpecah belah. Allah membenci daripada tiga hal, berkata sesuatu yang tidak bermanfaat, banyak bertanya dan mensia-siakan harta. Nasihat yang penting, tuan-tuan, ya. Yang pertama apa tadi? Allah suka jika kamu beribadah tanpa menyekutukannya. Menyekutukan Allah ini menyebabkan kita tak nak protection daripada Allah. Kita, yalah, dia kalau orang bekerja pun, kepada 2-3 bos tu pun tak nak melindungi dia. Itu baru bos, kan? Ataupun kalau dia bekerja tu, dia tak ikut pada cakap bos, kan?
Maksudnya ialah bos tu anytime je. Lagilah zaman Covid ini dah keluarkan je lah. Ya, pasal apa? Pasal dia tidak ikut dan tidak present yang terbaik. Tidak mendapatkan kesukaan si bos tadi tu. Ini baru cakap tentang manusia, tuan-tuan ya. Pada Allah SWT kalau disyirikkan, maka Allah tak lindungi. Yang pertama. Yang kedua, Allah suka pada siapa? Berpegang teguh pada agamanya. Maksudnya berpegang teguh pada agama ini sudah tentunya daripada Al-Quran. Kan? Kita ada Al-Quran, kita berpegang teguh kepadanya. Dan yang ketiganya, tidak berpecah belah, tidak suka bergaduh ya. Memanglah ada berbeza pendapat, tetapi cuba selesaikan. Perbezaan tu biasa ya, tegur elok-elok, tapi jangan sampai berpecah belah, bergaduh. Itu bukan cara yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Baik, dan 3 perkara yang dinyatakan tadi yang Allah benci, iaitu pertama, berkata sesuatu yang tidak bermanfaat. Zaman sekarang ini tuan-tuan, kalau boleh kita tak ada dah bercakap perkara tak bermanfaat. Jumpa orang pun dah kurang. Tapi dekat WhatsApp ke ada lagi benda yang berlaku lagi kan. Ada yang mengumpat ke, fitnah lah, forwardkan berita yang tak bagus. Jadi itu kita elakkan. Banyak bertanya dan mensia-siakan harta. Ya, itu pun sama juga. Harta digunakan untuk kebaikan, okey. Jangan shopping melampau-lampau sangat. Dah cukup lah tu. Tuan ya. Baik. Jadi itu adalah daripada ayat ini. Dan selepas ayat yang kita baca sebentar tadi itu, Allah bercakap tentang wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Inilah ayat tentang dakwah, mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada makruf dan mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Ini formula berjaya. Dalam Quran ada 40 tuan-tuan ya, penggunaan perkataan falaha, dan salah satunya pada ayat 104 ini. Dan bila bercakap tentang lepas dakwah, Allah cakap tentang wala takunu, jangan kamu jadi seperti orang yang tafarraqu, menolak dan bertelingkah selepas datang kebenaran. Wa ulaika lahum adzabun azim. Ya, antara orang yang cepat bertelingkah dan juga menolak tuan-tuan ya, ialah siapa? Orang yang dah dapat bayinat, iaitu biasanya di kalangan para pendakwah sendiri. Ya, kita tak nak jadi begitu. Pendakwah jangan banyak bertelingkah. Ya, perbezaan pendapat, kumpulan berbeza, cara berbeza tu okey ya. Tapi jangan sampai tafarruq, berpecah dan juga pasal itu cabaran. Itu cabaran ya. Dan Allah sambung lagi tentang orang yang mendapat azab ini, kalau yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Ada mukanya putih, ada mukanya hitam. Orang yang muka hitam ini kerana dia akafartum ba'da imanikum. Mengapa kamu kufur selepas iman? Rasakanlah azab bima kuntum takfurun. Orang yang mukanya putih, wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Pasal apa? Mereka mendapat rahmat Allah, kekal dalamnya. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Inilah ayat-ayat kami bacakan dengan benar. Allah tidak berkehendak untuk menzalimi sesiapa pun di seluruh alam ini. Jadi di dalam muka surat ini banyak bercerita tentang pegang pada agama Allah, pegang pada Allah, pegang pada tali Allah, Al-Quran, dan sebarkan. Okay. Itulah cara kita menghargai tilawah kebenaran yang diberikan oleh Allah SWT. Kalau kita tak baca ya, dan tidak sebarkan, akhirnya kezaliman itu bermahara jelila. Ya, macam tadilah kita cakap tadi, silibus pendidikan pun tak habis-habis tentang membaca Al-Quran, walaupun sekolah agama ke ya, dia tak baca page by page ya. Dan mungkin ada yang kata tak payah page by page, tapi ada orang baca kitab kuning page by page. Kan? Jadi seminggu sekali saja. Itu baru pendidikan. Belum lagi cakap perbankan, tentang adanya riba ya, tentang bantuan ekonomi, bagaimana sistem perumahan. Itu banyak tuan-tuan ya, yang kita boleh kaji daripada Al-Quran ini. Bagaimana Allah memberi jawapan itu agar kita kembalikan balik hak ini kepada orang ramai, ataupun kembali pada kebenaran. Okey. Muka surat yang ke-64, kita nak menyambung kepada ayat yang ke-111 hingga 112 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Lan yadurrukum illa adha wa in yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق
dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Pada ayat 111 dan 112 ini Allah bercakap tentang mereka tidak akan membahayakan kamu kecuali gangguan kecil. Jika mereka membarangi kamu, nescaya mereka mundur patah balik ke belakang, seterusnya mereka tidak mendapat pertolongan. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali Allah dan tali dengan manusia. Ya, mereka mendapat kemurkaan daripada Allah, ditimpakan kesengsaraan. Yang demikian itu kerana mereka mengingkari ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak. Yang demikian kerana mereka derhaka dan melampau batas. Tuan-tuan sekalian, ayat ini bercerita tentang siapa? Bercerita tentang ahli kitab. Ya. Allah bercakap tentang mereka itu dihina kerana apa? Tidak menjaga hablum minallah wa hablum minan nas. Biasa kita dengar kan, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Ya. Iaitu salah satu kemurkaan disebabkan oleh mereka ini adalah dia membunuh ya anbiya bighairi haqq, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ya. Jadi kemusyrikan menjadi penyebab kehinaan sesuatu kaum. Ya tuan-tuan ya, kaum ni maksudnya sama ada kaum Melayu ke, Cina ke, India ke, tapi lebih daripada itu kaum, kalau kita cakap Malaysia ni pun sebagai satu bangsa, bangsa ini akan mulia kalau dia tidak musyrik. Dan tidak musyrik itu adalah apabila dia jaga dua perkara, hablum minallah dan hablum minan nas. Jaga hubungan sama manusia, hak manusia, dan jaga hubungan dengan Allah. Allah akan bantu. Allah akan bantu. Ya. Tetapi kalau tidak dibantu perkara tersebut, kita akan dihina dan salah satunya adalah orang Yahudi, tuan-tuan ya, dihina ya. Pasal apa? Pasal mereka itu dia memecahkan ataupun thuqifu, ya istilahnya, iaitu mereka itu memecahkan ataupun tidak mengikut kepada tali Allah. Itu yang kita tengok sebentar tadi ya. Laisu sawa, pada ayat yang seterusnya ya, tidak sama ya. Mereka itu tidak semuanya sama. Antara ahli kita ada golongan yang jujur, mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari, mereka bersujud, mereka beriman pada Allah hari akhirat, menyuruh melakukan makruf, mencegah daripada mungkar dan bersegera pelbagai kebaikan. Mereka termasuk orang soleh ya. Dan kebaikan ayat 115, apa pun yang mereka lakukan tidak ada yang mengingkarinya dan Allah mengetahui orang yang bertakwa. Jadi pada tafsir Tabari, wahai orang beriman, sesungguhnya orang fasik di kalangan kitab itu tidak akan membahayakan apapun terhadap kamu. Nak ceritanya sekarang orang takut, kalau zaman inilah tentunya orang takut kepada orang Yahudi, orang Nasrani, kalau kita cakap tentang US ke, ataupun orang-orang musyrik itu, kalau orang yang kufur itu Yahudi Nasara tentunya. Tapi kalau orang yang musyrik ya, mensyirikkan Allah itu adalah orang yang orang-orang Majusi ataupun orang komunis, contohnya China ya. Kalau US tu Kristian. Okey. Baik. Jadi Allah cakap mereka tak akan memberi kesan. Itu sebabnya sekarang ni orang cakap tentang adalah teori konspirasi tentang COVID-19 ini mungkin orang China yang buat, ada yang kata US yang buat, ada yang kata UK yang buat, tak kisahlah tuan-tuan ya, tapi yang pentingnya kita tahu bahawa takkan memberi kesan kecuali dengan izin Allah SWT. Dan bagi kita pun kalau katakan memang ada lah, kalau katakanlah memang ada pun, kita tak terkesan. Pasal apa? Pasal kita jaga keselamatan bihablum minallah dan hablum minan nas. Dan kalau katakan dipanggil oleh Allah, kita insya-Allah dalam keadaan kita menjaga hablum minallah dan hablum minan nas. Kalau kita stay back, kita hidup ini, maka insya-Allah kita teruskan perjuangan jaga prinsip kita. Ya, kalau kita tengok dalam ayat yang seterusnya tadi itu, ahli kitab itu dia bersujud, dia berdakwah, menyeru kebaikan, itu perkara yang kita kena teruskan. Ya, perkara yang kita kena teruskan untuk memastikan apa? Kita jadi umat pilihan. Umat yang akan dibantu, yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kalau tidak, kita akan dihina. Umat Islam dah banyak dah dihina sekarang ini. Bukan kerana kita Islam, tuan-tuan ya. Bukan kerana kita Islam. Pasal kita lari daripada prinsip yang ada dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran ni cerita pasal prinsip. Maka itu yang menyebabkan kita dihina, mundur, ya, tak maju dan sebagainya. Ya, dan maju itu bukan sekadar dalam bentuk pembangunan, tapi maju dalam bentuk negara, dari segi ekonomi dan sebagainya. Untuk at least cover ekonomi sosial untuk kita beribadah, tuan-tuan ya. Baik, daripada Abu Musa al-Sy'ari dia berkata Rasulullah bersabda ada 3 orang yang akan mendapat 2 pahala, iaitu seorang daripada ahli kitab yang beriman kepada nabinya dan beriman pula kepada Nabi Muhammad ketika kedatangannya. Seorang hamba sahaya yang menunaikan hak Allah dan hak tuannya, dan seorang yang memiliki hamba sahaya wanita lalu dia melayannya dengan baik, mendidiknya dengan baik dan mengajarnya dengan sebaik-baik pengajaran, kemudian membebaskan dan mengahwininya, maka baginya 2 pahala. Ya, jadi ini orang-orang yang dia ada pilihan untuk dia abaikan salah satunya. Tapi bila dia buat 2, struggle tuan ya, ahli kitab nak masuk Islam, orang yang ada
hamba sahaya yang menunaikan hak Allah dan hak tuannya, ya, dua perkara, ya, maka Allah bagi dua pahala, ya, dua pahala. Jadi ini memberi faedah, Allah memberikan dua pahala kepada ahli kitab yang beriman, ya, memberi dua pahala kepada hamba sahaya dan beri dua pahala kepada orang yang mengakui ini hamba sahaya. Pasal dia ada pilihan. Dua perkara itu menyebabkan dia menjadi lebih sukar, tapi Allah bagi pahala yang lebih. Okey, selesai kita muka surat 64 dan muka surat 65, muka surat akhir pada hari ini. Okey. Semua masih jelas lagi, ya. Kita nak baca daripada ayat yang ke-121. 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu samii'un 'alim. Ya. Ayat 121 ini Allah bercerita tentang Uhud. Maksudnya Uhud. Iaitu, dan ingatlah ketika engkau Muhammad bertolak pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang yang beriman pada medan pertempuran. Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, yang ini mula bercerita dalam surah Ali Imran ini, tuan-tuan, ada cerita pasal Uhud. Ada cerita pasal Uhud. Analisis Uhud. Uhud ini adakah kita menang? Awalnya menang, tetapi round kedua kalah. Pasal apa? Ada sahabat yang lari daripada medan, daripada tempat Jabal Ruman, Jabal gunung untuk bukit untuk memanah, kerana tidak mengikut pada prinsip, maka Allah beri kekalahan. Allah ulang dalam surah Al-Imran ni, ayat 200 nanti Allah beritahu tentang berjaya, ya. Berjaya ini dia kena isbiru wasabiru warabitu wattaqullah, ya. Dia kena sabar, mengingatkan orang lain sabar, dan juga teguh dan bertakwa, barulah dapat kejayaan, tuan-tuan, ya. Kalau tidak berjaya. Tidak berjaya. Jadi kita dah bincang sebelum ini tentang Nasrani, dia kena bersabar, ya, kita kena sabar dengan mereka. Cerita pasal Kristian, ya, okey, selesai. Tapi sekarang ni Allah bawa kisah tentang Uhud. Ya, Uhud. Allah buat analisis, ya. Pasal apa? Pasal kalau analisis tu kita tak dapat 100%. Kan, kecuali Allah saja yang tahu perkara tersebut dan disampaikan pada Nabi melalui wahyu sampai pada kita. Jadi kita boleh belajar daripada peristiwa tersebut. Tapi kita tengok dahulu kepada ayat awal muka surat ini. Iaitu Allah menyatakan innal ladzina kafaru, ya, sesungguhnya orang kafir itu lan tu'ni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Baik harta ataupun anak mereka sedikit pun tidak dapat menolak azab Allah. Mereka itu penghuni neraka, mereka kekal dalamnya. Perumpamaan harta yang mereka dermakan dalam kehidupan dunia ini ibarat angin yang mengandungi hawa yang sangat sejuk. Menimpa tanaman suatu kaum, menzalimi diri sendiri, lalu angin itu merosakkannya. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka menzalimi. Allah bawakan perumpamaan ini untuk kita, tuan-tuan, ya. Iaitu apa? Kalau orang itu kufur, dia seperti apa yang diinfakkan, ya, apa yang mereka dermakan orang-orang Kristian, Bill Gates ke, kan, ataupun siapa lagi yang kaya-kaya yang bukan Islam, kan. Perumpamaannya apa? Kalau ada orang tanya, dia kan banyak buat kebajikan apa sebagainya. Allah cakap seperti angin yang sejuk. Ya. Kamathali rihim fiha sir. Ya, ada sejuk, hawa yang sangat dingin, asabat menimpa kepada hartha qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat. Dia akan merosakkannya. Dia kena pada satu kaum itu, tanaman rosak, fa ahlakat. Kan, ingatkan dia akan makin segar lagi. Tak. Infak daripada hati beriman, walaupun sikit, tapi dia menumbuhkan 7 tangkai, ada mi'atu habbah ataupun jadi kebun, itu daripada orang yang fi sabilillah. Tapi kalau katakan orang itu Bill Gates, walaupun kata buat baik, tapi itu bukan fi sabilillah. Sabilillah ini mestilah niatnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baiknya betul ikut peraturan Allah, ya, dan niatnya kerana Allah. Itu penting, tuan-tuan, ya. Walaupun 1 bilion pun kalau didermakan bukan kerana Allah, buat baik kepada manusia pun tak terima. Pasal dia bukan sekadar buat baik dengan manusia. Dia lebih kurang beginilah, tuan-tuan, ya. Kalau katakan orang tu bekerja, dia buat baik kepada syarikat lain. Ya, dia buat kerja cuci mangkuk ke, ataupun dia bersihkan pejabat ke, tapi pejabat orang lain. Bos yang awal tadi yang dia minta gaji tu rasa dapat gaji tak? Tak dapat. Kan? Pasal dia serve pada bos lain. Serve pada bos lain.
Jadi nak ceritakan di sini bahawa orang yang infak tapi dia kufur, dia serve bos lain, jadi dia seperti angin sejuk yang akan menghancurkan bagi satu tanaman. Wa ma zalamahumullah, Allah tak menzalimi mereka, tetapi mereka yang menzalimi diri sendiri. Pergi cari bos lain buat apa? Kan? Allah dah ciptakan, dia pergi pula kepada Tuhan lain. Jadi ini untuk kita menguatkan iman kita tuan-tuan, bahawa beriman pada Allah ini dia penting. Ya, penting untuk kita serve the right boss. Okey. Dan dalam ayat seterusnya, ya ayyuhallazina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil bitanah. Bitanah ni maksudnya apa? Teman kepercayaan min dunikum, dari selain kamu, ya, sebagai orang kepercayaanmu, kerana mereka tidak akan berhenti untuk menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuran. Sesungguhnya telah ada nyata kebencian daripada mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka adalah lebih jahat. Sesungguhnya telah kami terangkan padamu ayat-ayat kami jika kamu mengerti, ya, la'al in kuntum ta'qilun. Jadi jangan ambil bitanah ini, kepercayaan kepada orang-orang yang selain daripada kamu, ya, yang cuba untuk menjatuhkan. Kita kena ingat tuan-tuan, ya, bila kita minta bantuan pada orang yang tak beriman, ya, dia sebenarnya satu, dia dah serve wrong boss, kan. Jadi kalau kita minta bantuan untuk buat kerja dekat bos yang betul, ya, dia tak nak tolong pun. Dia tak tolong. Dia nak wrong boss itu, mungkin dia ada benefit apa-apa yang dia dapat pada wrong boss tersebut. Dia mungkin dapat gaji daripada tempat sana. Kan. Jadi puas hati tak kita? Dia takkan tolong kita je. Dia tolong pun ikutlah kalau ada interest yang boleh membawa dia lebih serve bos dekat sana, dia akan tolong kita. Tapi kalau orang yang beriman, dia akan bantu sesama orang beriman pasal bos sama. Kan, bos sama dan pahalanya berganda-ganda daripada bos yang sama. Itu perumpamaan yang mudah tuan-tuan, ya, untuk kita faham. Dan pada ayat seterusnya, ha antum ula, ya. Kita tengok tak sikit. Ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitab kullihi wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghaidh, ya. Ayat 119, inilah kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata kami beriman. Apabila mereka menyendiri, mereka menggigit hujung jari kerana marah dan benci kepadamu. Katakanlah, matilah kamu kerana kemarahan itu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi kamu. Ya, 119 itu mereka ini wa idza khalau addu minal ghaidh, dia akan menggigit addu alaikumul anamil, ya, gigit jari mereka. Gigit jari ni macam ni lah tuan-tuan, ya, macam tu kan. Dia satu expression tentang kebencian seseorang kepada satu kumpulan. Jadi kalau kita sayang sangat, kita baiklah dengan orang bukan Islam, kan? Boleh nak baik dari segi akhlak, ya, tapi kita bukan baik dari segi akidah. Ya, prinsip kita masih lagi orang tidak beriman tidak akan membantu kita, dan kita pun tak boleh menyayangi mereka, ya. Kita menghormati, okey tuan-tuan, ya. Jadi di situ ayat yang ke-120 itu Allah mengingatkan kepada saya semua, kepada tuan-tuan sekalian, tentang perjuangan ini, ya. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha, ya. Iaitu ayat 120, jika kamu memperoleh kebaikan, mereka sedih. Tapi jika kamu ditimpa bencana, mereka bergembira. Jika kamu bersabar dan takwa, tipu daya mereka sedikit pun tidak akan menyusah kamu. Allah meniputi segala apa yang mereka lakukan. Ya. Jadi, apa poinnya? Poinnya ialah, kalau dalam hidup kita, tuan-tuan, kalau orang beriman dapat kebaikan, kita kena suka. Dan kalau dia dapat kesusahan, kita kena sedih. Ya. Berlainan dengan orang yang bukan beriman ini, je kalau kita dapat kebaikan, dia tak suka pun. Ya. Kita ada dasar iman. Dan kita kena jaga perkara tersebut. Dan akhir sekali ayat tersebut, wa id ghatauta min ahlika tubawwi'il mu'minin, yang tadi kita baca tuan-tuan, ya. Ketika engkau Muhammad bertolak pagi hari, jadi Allah bawakan perkara-perkara tadi itu prelude, ya, pengenalan kepada Uhud, yang kita akan bincang 2 hari lagi. Saya bacakan sekejap, kalau ada sebarang komen ke pertanyaan boleh type, kan, cadangan ke tuan-tuan, ni. Kita dah PKP ketiga, kita dah bersambung. Jadi insya-Allah saya akan bagi jadual baru macam mana kita punya perjalanan kita, tuan-tuan, ya. Okey. Jadi setakat ni rasanya tak ada soalan, tuan-tuan pun jelas, insya-Allah, ya. Kita
harapkan dapat beramal dengan apa yang kita dah belajar pada hari ini. Pelajaran kita ini tuan-tuan dia satu page untuk kita download tuan-tuan ya. Memang download ni dia take time sikit lah, tapi insyaAllah berbaloi, at least kita tahu. Jadi lain kali kalau kita tengok balik pada surah tersebut, pada ayat tersebut, kita tahu apa ceritanya sedikit. Dan insyaAllah sekarang ini saya tengah menyusun segala kandungan yang ada untuk siapa-siapa yang semua boleh akses secara percuma dekat Jom Tadabbur Ringkas. Tapi di satu website Teachable itu saya akan senaraikan ikut ayat-ayat yang ada, halaman yang ada. Moga-moga bagi tuan-tuan yang dapat akses nanti mudah untuk melihat balik, review balik kepada isi kandungan daripada Al-Quran. Jadi terima kasih pada semua. InsyaAllah kita bertemu lagi pada 12 hari bulan ya, insyaAllah mendalami kalam daripada Al-Quran, dan kita doakan tuan-tuan terus diberkati dan Allah jaga kita elok-elok insya-Allah. Qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.